Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para jemaah, para pencinta ilmu, alhamdulillah, pada pagi yang ceria ini kita dapat meneruskan pengajian kita dalam tafsir suratul Fathi. Surah Al-Fath, surah yang ke-48, juzuk yang ke-26. Ayat yang kita akan baca pada pagi ini, hari ini 20 hari bulan 8 2022, iaitu bermula daripada ayat 18, 19 sehingga ke ayat 23. 18 sehingga 23. Ayat yang kita nak baca pada kali ini iaitu Allah Ta'ala nyatakan Allah redha kepada para sahabat yang telah mengikat setia bai'ah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di bawah pokok di Hudaibiyah. Allah turunkan ketenangan kepada mereka, tidak resah walaupun mereka disekat daripada memasuki Mekah. Mereka tenang, mereka tidak mengamuk, kerana itu ketetapan Allah Azza wa Jalla. Balik dulu, tapi ingat, wa asabahum fathan qariba, aku akan beri suatu pembukaan negeri yang dekat, kamu akan dapat ghanimah yang banyak. Itu yang geng-geng munafikin dengan di'aful nufus yang tak mari ke Hudaibiyah, apakah nak ikut tu? Ayat semalam, zaruna nattabi'kum, sebab Allah dah janji dalam ayat ini, aku akan beri kepada kamu harta rampasan yang banyak, iaitu harta Yahudi Khaybar. Dan akan datang lagi pembukaan-pembukaan yang lain selepas daripada tarikh ini. Allahu Akbar. Maka para jemaah sekalian, kita mula dengan baca ayat yang kita nak huraikan. Kemudian kita pergi kepada tafsir ulama tentang ayat ini, dan kita mencari 5 faedah daripada ayat, insya-Allah. Mari kita baca dulu. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما
وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها وكان الله على كل شيء قديرا ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا سنة الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا. Balik kita kepada ayat 18. Allah Subhanahu wa taala sebut dalam ayat ini, laqad radiyallahu 'anil mu'minin iz yubayyi'unaka tahta asy-syajarah. Demi sesungguhnya Allah redha akan orang-orang yang beriman ketika mereka memberikan pengakuan taat setia, dia panggil bai'ah. Para pelajar, pengakuan taat setia itu dalam bahasa istilah dia panggil bai'ah. Bai'ah. Bai'ah ni kita sebut dekat semalam, ba'a makna hulur tangan dengan tangan. Macam kita jual diri kita itu kepada Allah Azza wa Jalla, bahawa kita tak akan lari daripada perjuangan ini. Itu nama dia bai'ah. Nama dia bai'ah. Itu bai'ah. Di bawah mana? Pengakuan taat setia kepadamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di bawah naungan pohon yang termaklum di Hudaibiyah. Pokok tak ada dah. Munasabatul ayah. Munasabah ayat ini macam mana? Dalam ayat yang lepas, Allah SWT cerita kepada kita hal keadaan golongan yang tak ikut bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam permusafiran ke Mekah yang ditahan di Hudaibiyah. Maka dalam ayat ini Allah Ta'ala sebut sifat orang mukmin yang mukhlis bersama Nabi dalam perjalanan itu, dan mereka bukan setakat itu, bai'ah ikat setia, tidak lari. Tidak lari. Dan Allah Ta'ala sebut juga dalam ayat yang lepas halal mukhallafin, keadaan orang-orang yang tidak hadir itu dengan mencari alasan-alasan yang pelbagai. Maka Allah nyatakan dalam ayat ini halal mubayyi'in, keadaan orang yang ikat setia, tak mau lari, mesti membela. Bela siapa? Dia akan bela Sayyidina Uthman bin Affan yang telah diviralkan oleh syaitan bahawa Uthman dibunuh di Mekah. Uthman dibunuh di Mekah. Jadi dengan permainan syaitan itulah menyebabkan semangat orang mukmin untuk membela itu makin kuat. Baik, kita pergi kepada tafsir ayat. Laqad radiyallahu 'anil mu'minina iz yubayyi'unaka tahta asy-syajarah. Ai laqad radiyallahu 'anil mu'minin hina bay'u rasulahu sallallahu alaihi wasallam. Allah Ta'ala redha kepada semua sahabat yang telah ikat setia dengan Nabi di bawah pokok di Hudaibiyah. Ala an yuqatilu kufar Quraisy wa la yafiru. Kita akan lawan kafir Quraisy, kita tak akan lari. Para pelajar, ikat setia itu tidak lari. Ikat setia tak mau lari. Selagi Nabi lawan, kita lawan. Ini hadis cerita itu disebut oleh Ibnu Katsir, Ibnu Jarir dan lain-lain.
Hadisnya macam mana? An Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma qala kunna yaumal Hudaybiyah 1400. Bilangan kami pada hari peperangan Hudaybiyah ada 1400 orang. Fabaya'nahu, kami ikat setia dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa Umaru akhidhum biyadihi tahta syajarah. Umar pegang tangan Nabi di bawah pokok. Wahya Samurah. Nama pokok tu Samurah. Pokok. Wa qala bay'nahu ala alla nafir. Kami ikat setia tak akan lari. Selagi tak selesai, kita tunggu di sini. Kita lawan. Walam nubayihu alal maut. Kita bukan ikat setia nak mati, tak mau lari. Ni. Hadis ini sahih rawahu Muslim. Wa an Ma'qil bin Yasar radhiyallahu anhu qala laqad ra'aituni yawm asy-syajarah. Kamu tengok kami duduk di bawah pokok pada hari Hudaybiyah. Wan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yubayyi'un nas. Nabi kita ikat setia seorang-seorang sahabat. Wa ana rafi'un ghusnan min awsani ar-ra'si. Aku dak pegang ranting ujung dahan pokok itu daripada kepala Nabi. Nabi duduk bawah pokok, jadi ada dahan nak turun. Kata di Ma'qil, aku tarik dahan tu, aku duk pegang dahan tu supaya tak kena kepala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa nahnu 1400, kami ada 1400. Ini bahasa Arab. 1400 jadi berapa? 1400. Itu bahasa Arab. 1400. Kadang-kadang dia kata mi'ah ba'dal mi'ah, salasuna ba'dal mi'ah, 30 selepas daripada 100. Ada 130. Yani arba'a asyrata mi'ah, 1400. Qala lam nubayi'u alal maut. Kami tidak ikat setia untuk mati, walakin bay'nahu ala alla nafirra. Kami ikat setia tak mau lari. Tak mau lari. Dia kadang-kadang tersasul juga kita. Kita kata mereka ikat setia untuk mati sehingga darah terakhir. Jadi hari ini kita betul balik channel. Ikat setia mereka alla nafirru, kami tak akan lari. Bukan ikat setia di atas nama kematian. Memang dia akan mati, tapi ikat setia dia tu tak mau lari. Kita itu dia panggil fakta sejarah. Fakta sejarah tak boleh kita ubah main-main. Ubah sendiri tak boleh. Jadi itu dia panggil tidak amanah dari sudut nukilan secara ilmiahnya apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi para pelajar, di antara ilmu yang kita kena belajar dia panggil amanah ilmiah dalam menukilkan hikayat ataupun kisah daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini rawahu Muslim. Satu lagi hadis, hari ini banyak cerita. Wa an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma qala akhbaratni Ummu Mubashshir. Ummu Mubashshir ni cerita kepada aku annaha sami'at an-nabiy sallallahu yaqul 'inda Hafsah. Aku dengar Nabi cerita, Nabi bersabda dekat dengan Hafsah. Hafsah isteri dia. Kebetulan Ummu Mubashshir ada di rumah tu, dia dengar. Ini dia panggil nukilan yang begitu aman. Dia cerita kronologi. Aku dengar di mana? Di rumah Hafsah. Nabi kata apa? La yadkhulun nar insyaallah min ashabis syajarah ahadun alladzina bay'u tahtaha. Nabi kata tidak akan masuk neraka insya-Allah dari kalangan sahabat-sahabat yang ikat setia dengan aku di bawah pokok di Hudaybiyah. Qalat bala ya Rasulullah. Dia kata benar ya Rasulullah, bahkan fantaharaha, dia berasa pelik, dia diam. Faqalat Hafsah. Hafsah pun duk mikir. Ada satu ayat yang duduk dalam kepala dia, tanda ayat ni dalam surah Maryam ayat 71. Allah Ta'ala berfirman, wa in minkum illa wariduha. Semua kita akan melalui neraka. Allahumma ajirna minan nar.
Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, ya Allah selamatkan kami daripada neraka. Jadi macam mana kita nak faham ya Rasulullah? Allah Ta'ala sebut dalam Quran, wa in minkum illa wariduha, semua kamu akan melalui titian sirat. Titian sirat, tu'radu siratu ala matni jahannam. Titian sirat duduk atas neraka jahannam. Neraka jahannam bawah, letak sirat sini. Allah bersumpah, semua kamu akan lalu sini. Habis macam mana Nabi kata, la yadkhulun, tak akan sentuh neraka ni. Dia nak faham macam mana. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, benar, Nabi kata betul, semua kita akan lalu. Qad qala Allah azza wa jalla, mu ingat Hafsah sambung ayat tu. Ayat 72 surah Maryam, summa nunajjil ladzina taqaw wa nadharu adh-dhalimina fiha jisiyya. Dia orang akan lalu atas sirat, kemudian kami selamatkan orang yang bertakwa. Ya Allah, Allahumma rabbi salim salim ya Rabb, selamatkan kami dapat melintasi sirat dengan laju. Wa nadharu adh-dhalimina fiha jisiyya, kami biarkan orang zalim, orang kafir, orang musyrik jatuh dalam neraka. Mana semua nabi, para anbiya, orang soleh, semua akan lalu ikut ni. Sebab itu sumpah Allah, wa in minkum illa wariduha, semua kita akan lalu. Tapi kata Nabi SAW, orang yang soleh akan lalu, ada yang seperti kilat menyambar, lep, duduk sana dah. Ada yang sempatas kuda berlari kencang, ada yang macam orang berlari maraton, ada yang merangkak, ada yang makhdus, ada yang dicangkuk, tapi dia bergantung sempat selamat, walaupun tubuh dia koyak, dia selamat. Ada yang na'udzubillah, wa nazaru zalimina fiha jisiyah, ada yang terjatuh dalam neraka. Kita minta berlindung Allah Ta'ala daripada azab neraka. Nah, jadi hadis ini adalah Muslim. Hadis ini adalah Muslim. Maknanya Allah Ta'ala, Nabi SAW beritahu ahlus syajarah ataupun dipanggil ahlul bai'ah ridwan, orang ni tidak masuk neraka, tak akan bersentuh oleh api neraka. Yang kita sedihnya, puak-puak Syiah ni senang-senang jadi kutuk sahabat, maki sahabat, kutuk sahabat. Kita nak toleransi dengan Syiah, sabar. Kita wajib membela sahabat Nabi, jangan duk bela buat revolusi Syiah, jangan. Tak usah duk pujilah Syiah. Apa yang kita nak puji lagi? Baik, Allah kata apa? Tengok ayat pujian yang seterusnya. Fa'alima ma fi qulubihim, maka dengan itu ternyata apa yang disediakan, apa yang sedia diketahuinya tentang kebenaran iman dan taat setia yang ada dalam hati mereka. Allah Ta'ala nyatakan bahawa hati para sahabat 1,400 orang ikat setia dengan Nabi di bawah pokok itu, minas sidqi wal wafa wat ta'ati, mereka itu benar dalam ikat setia mereka, bukan pura-pura. Mereka telah menunaikan janji, tidak lari, dan mereka taat kepada Allah Ta'ala dengan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Baik, ada pandangan lain, kata di Ibnu Atiyah itu pandangan dhaif, tak usah cerita kepada orang. Yang ketiga, fa anzalas sakinata alaihim, lalu Allah menurunkan semangat tenang tenteram kepada mereka. Ai fa anzalallahu at-tuma'ninah ala qulubihim, Allah Ta'ala turunkan ketenangan di atas hati mereka. Fasabatu ala din, mereka tetap berpegang dengan agama. Wazdadu yaqinan bil haqqil mubin, bertambah keyakinan dengan kebenaran apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketenangan itu menyebabkan mereka tidak memberontak. Tak apalah, dah kita ikat setia, kita kena balik, kita balik, tenang. Dalam perjalanan balik itu Allah Ta'ala cerita lagi, turunnya surah Al-Fath ini,
Maka yang keempat, Allah Ta'ala janji kepada mereka, apa dia? Wa asabahum fathan qariba, dan Allah Ta'ala akan membalas mereka dengan kemenangan yang dekat masa datangnya, yakni mereka akan pergi tawan kota Yahudi di Khaybar sebaik-baik saja mereka kembali dari Hudaybiyah. Tengok ni. Jadi Allah Ta'ala sebut fathan qariban di sini. Kata di ulama tafsir, al-muradu bil fathi huna fathu Khaybar. Khaybar ni tak jauh, 150 km lebih ya, ke jalan Tabuk daripada Madinah. Cuma atas nasib lah, ada orang pergi boleh masuk, ada orang pergi tak boleh masuk. Waktu anak pergi dulu melawat, tak boleh masuk. Dia kata kota Khaybar ni dalam bahaya. Kita tengah duduk repair, tengah duduk baiki, mana-mana yang rusak, takut runtuh bangunan. Bangunan lama tu cari penyakit, kita mati. Mati syahid di Khaybar, di kota orang mati syahid lawan Yahudi tak apa, mati syahid di kota Yahudi nanya kita kan. Maka kita cubalah kalau sebab nak tengok juga cantik. Tengok gambar orang pergi ambil dengan helikopter, gambar atas tu dia punya kota besar. Ada anak share di Facebook itu, admin kita share. Cuba cari tengok kubu kota Khaybar. Sekarang ni kita buat video pendek pula untuk memudahkan para jemaah. Senang tengok. Yang pendek-pendek tu mudah. Yang panjang dia kata ceramah ni panjang tak tengok. Ada ulama tafsir kata al-muradu bihi fathu Makkah, pembukaan kota Mekah. Ibnu Katsir, kita dengar pandangan-pandangan ulama salaf, kita kata kesimpulan Ibnu Katsir kata huwa ma ajrallahu ala aidihi minas sulhi bainahum wa baina a'daihim wa ma hasala bidzalika minal khairil 'am al-mustamir al-muttasil bi fathi Khaybar wa fathi Makkah. Ibnu Katsir kata termasuk belakalah tu. Fathan qariban itu bermula daripada perjanjian Hudaybiyah, 10 tahun gencatan senjata yang menyebabkan Nabi ada ruang masa untuk berinteraksi dengan pemimpin dunia luar. Kemudian mereka balik ke Madinah, terus ke Khaybar, tahun yang ketujuhnya. Kemudian tahun yang ke-8 ambil Mekah. Maknanya tasalsul sejarah itu bermula daripada Sulhul Hudaybiyah, Khaybar, pembukaan kota Mekah. 3 sekali. Dan selepas perjanjian Khaybar lah, perjanjian Hudaybiyah lah, ketua-ketua besar masuk Islam. Di antaranya Sayyidina Khalid ibn al-Walid. Khalid masih lagi bersama Quraisy, dia yang menyekat kemarahan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi selepas Khaybar, selepas daripada Hudaybiyah, dia masuk Islam. Waktu pembukaan kota Mekah, Khalid menjadi ketua untuk ambil balik Mekah. Kita kata subhanallah, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, wahai Tuhan yang bolak-balikkan hati, tetapkan hati kami di atas landasan agamamu. Khalid baru tahun lepas duduk dengan Quraisy, tahun ni bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk lawan Quraisy. Subhanallah. Baik. Berapa kita dapat dalam ayat ini? Radhiyallahu as-sakinah asabahum fa'alima ma fi qulubihim. Allah Ta'ala zahirkan apa dalam hati mereka. Kemudian ketenangan. Yang keempat, fathan qariban. Yang kelima, wa maghanima katsiratan ya'khuzunaha, dan dengan banyak harta rampasan perang yang mereka akan dapat mengambilnya. Mereka akan dapat ambil daripada Yahudi Khaybar, daripada Yahudi Khaybar. Allahu Akbar. Bila Allah Ta'ala sebut tentang pembukaan negeri, maka apakah hasil dia? Dapat tawanan yang begitu banyak. Zakara ba'da samaratihi, ay Allah Ta'ala beri pada mereka ghanaima katsiratun, ghanimah yang banyak. Mereka akan dapat ambil daripada harta Yahudi Khaybar. Wa ja'alaha khassatan lahum duna ghairihim. Allah jadikan harta rampasan perang itu untuk orang yang pergi ke Hudaybiyah saja, orang lain tak boleh masuk. Masya-Allah. Apa dia harta dia? An'am.
hayawan ternakan, unta, kambing. Wal mata, barang-barang punya Yahudi dirampas. Wal hawaid, kebun-kebun, sampai sekarang pun kebun tu comel di Khaybar. Fawusifat bi katsirah wa maghanima katsiratan, harta rampasan yang banyak kamu akan ambil. Allahu akbar. Kan? Katsirah li ta'addudi anwa'nya, kerana banyak pelbagai jenis ada. Jadi Nabi kita lawan dengan bukan sakat ni, dia boleh pula anak kepada pemimpin Yahudi Khaybar, nama apa? Huyai bin Akhtab. Huyai bin Akhtab, anak dia ditawan. Para sahabat duk mikir nak bagi ke siapa ni, comel budak ni, tak layak dengan orang lain, maka diberinya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu banyak lagi lah. Wa kana Allahu azizan hakima. Dan ingatlah, Allah Subhanahu wa taala adalah maha berkuasa lagi amat bijaksana. Jadi Allah Ta'ala maha berkuasa, tak ada mana kuasa yang boleh menyekat kuasa Allah Azza wa Jalla, dan Allah Ta'ala bijaksana dalam susun atur kepada makhluk-makhluk dia ini. Baik, ada lagi, ada ayat 20. Wa'adakumullahu maghanima katsiratan ta'khuzunaha, sebagai memuliakan orang-orang yang memberikan pengakuan taat setia di Hudaibiyah. Allah berfirman kepada mereka, Allah menjanjikan kepada kamu harta rampasan yang banyak yang kamu akan mengambilnya. Tak apalah, kamu tak boleh ambil harta kamu di Mekah yang ditawan oleh Quraisy, aku beri hak lain. Fa'ajjala lakum hadhihi, lalu Allah menyegerakan untuk kamu harta rampasan perang ini, iaitulah Khaybar. Wa kaffa aydiyan nasi ankum, serta Allah telah menahan tangan manusia, pihak musuh di situ, daripada menyerang kamu. Wa litakuna ayatan lil mu'minin, Allah melakukan yang demikian supaya kamu beroleh manfaat dan supaya menjadi tanda membuktikan kebenaran janji Allah bagi orang-orang yang beriman. Wa yahdiyakum siratan mustaqima, dan juga supaya Allah menambahkan kamu hidayah ke jalan yang lurus. Banyak poin sini ni, kita kena ambil belakang satu-satu. Baik, Allah Ta'ala sebut wa maghanima katsirah, maka ayat 20 ni sekali lagi disebut. Wa'adakumullahu maghanima katsiratan ta'khuzunaha, Allah Ta'ala janji akan beri kepada kamu harta ghanimah lain yang banyak lagi, yang kamu akan ambil ba'da Khaybar, selepas daripada perang Khaybar. Jadi hak Khaybar ambil dah, ayat 19. Ayat yang ni banyak lagi Tuhan kata kamu akan dapat ambil. Di antara yang terayan dekat, apa dia? Tahun depan, tahun yang ke-8, Nabi kita ambil kota Mekah. Selepas ambil Mekah, Nabi kita pergi ke Hunain, mengepung geng-geng Hawazin dan terus ke Taif. Maka harta rampasan Hawazin dikumpul di Ja'ranah dan dibagikan. Jadi banyak lagi hak lain. Dan selepas daripada itu, mari lagi lah zaman Khulafaur Rasyidin, banyak lagi. Wa kaffa aydiyan nasi ankum, Allah Ta'ala tahan tangan-tangan mereka, tangan puak kafir daripada kamu. Kata di ulama tafsir kata apa? Apa dia tangan-tangan di sini? Dengar ni. Kata di Al-Mawardi, dia kata tangan Yahudi. Ketika Nabi keluar daripada Madinah pergi ke Khaybar, Khaybar ni tempat Yahudi, jadi tak ada tangan, dia tak boleh lawan.
Yang kedua, Quraisy. Ketika Nabi kita keluar dari Madinah ke Hudaibiyah, lawan dengan Quraisy. Quraisy pun tak lawan Nabi, cuma dia sekat. Yang ketiga, Asadun wa Ghatafan. Bani Asad dan Bani Ghatafan yang datang untuk memberi bantuan kepada Khaybar, mereka juga tewas. Ini ada di antara kata-kata para ulama tafsir tentang kaffa aidiyana. Yang pentingnya, kalau kita baca dari banyak tafsir ini, dia kata waktu Nabi keluar daripada Madinah, orang tak serang Madinah. Satu. Dia pergi ke Khaybar, Yahudi pula tak melawan. Masa dia pergi Mekah nanti lepas pada ni, orang Mekah tak lawan. Semua diambil ditawannya Mekah tu dengan senang mudah ya. Ada perlawanan kecil yang tidak memberi kesan banyak. Jadi alhamdulillah. Allah Taala ada sebut wa kaffa aidina ankum, aku tahan tangan manusia dari kamu, jadi mereka tak melawan. Fa'awalitakuna ayatan lil mu'minin. Semua itu, apa yang berlaku itu menjadi apa? Menjadi tanda keagungan, kekuasaan Allah Azza wa Jalla, dan benarnya apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menjadi tanda benarnya Nabi. Jadi orang Islam makin mantap iman mereka. Sebab apa? Balik kena sekat di Hudaibiyah, tu ayat Quran ni. Kamu akan dapat. Sebab itulah geng-geng hak tak pergi Hudaibiyah tu mari duduk merengek. Qadaruna nattabi'kum, kami ikut belakang-belakang pun tak apa. Sebab ni dia dengar dah, mereka yang pergi Khaybar ni akan menang. Dia naklah projek tu. Kalau dia tahu susah, dia tak pergi. Jadi buat munafikin ni kerja dia nak cari projek ya. Zaman kita ni kalau ada juga pasal ni berjuang cari projek, abaikan mereka. Mereka bukan berjuang kerana Allah, mereka berjuang kerana benda lain. Baik. Yang seterusnya Allah Taala bagi pada mereka, wa yahdiyakum siratan mustaqima. Dan Allah Taala akan beri pada mereka jalan yang lurus, jalan yang mustaqim, jalan yang benar. La wijabi, dengan sebab kamu taat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ikut perintah Allah, maka Allah Taala akan beri kepada kamu jalan yang lurus. Jadi kata di para ulama, ayat ini menjadi dalil tanda bahawa para sahabat Nabi yang betul-betul ikhlas ini, yang kat setia ni, tidak ada yang lari daripada perjuangan Islam. Mereka tidak murtad, tak ada. Hak murtadnya buat Syiah. Dia kata murtad habis sahabat Nabi, kecuali beberapa orang. Kita kata mulah murtadnya, bukannya sahabat Nabi yang murtad. Allah Taala ada bagi jaminan di sini, wa yahdiyakum siratan mustaqima, aku beri pada kamu jalan yang lurus, tak lari. Baiklah. Kita pergi kepada ayat yang ke-21. Wa ukhra lam taqdiru 'alaiha wa qad ahata Allahu biha. Dan ada lagi harta rampasan lain yang kamu belum dapat menguasainya, tetapi Allah Ta'ala telah memelihara harta itu dengan kekuasaannya untuk kamu mendapatinya. Kamu tak dapat lagi, akan dapat. Oh, ini dia panggil, Allah Ta'ala beri khabar gembira kepada para sahabat bahawa mereka akan menang demi kemenangan. Menang lagi. Yang kamu tak boleh buka sekarang, tapi Allah Ta'ala simpan untuk kamu akan membukanya apabila sampai masanya. Negara mana tu? Oh, ada kata Fathu Makkah. Sebab ayat ini waktu Ba'dal Hudaibiyah. Jadi setahun lagi akan mari Mekah pula. Satu. Ada ulama salah juga kata Al-Faris wa Rum, Parsi dengan Rum akan jatuh. Betul juga. Ada yang kata Hawazin di Hunain lepas pembukaan kota Mekah. Ibnu Katsir kata apa? Dengar Ibnu Katsir kata, huya kullu fathin wa ghanimatin ila yaumil qiyamah. Semua pembukaan negeri
dan harta yang ditawan oleh orang Islam pada sampai kiamat, maka itulah yang dijanjikan oleh Allah Azza wa Jalla. Kata Ibnu Ashur, kesimpulan dia kata apa? Ayat ini telah mengisyaratkan 3 kategori ghanimah. 3 kategori ghanimah. Yang pertama, ghanimah yang dekat, iaitulah peperangan Khaybar. Yang kedua, maghanimu yauma Hunain. Hunain, selepas pembukaan kota Mekah, selepas raya tu, Nabi kita pergi ke Hunain. Wa naun maghanim azimah, harta rampasan yang begitu besar, la yakhturu bibalihim, tak terfikir orang Islam nak dapat banyak ni. Sebab apa? Tulis sebab ni pelajar. Sebab ketua Hawazin, Allahumma salli alaihi, lupa nama dia. Dia ni dia tak cerdik. Waktu nak pergi lawan Nabi, dia bawa semua harta dia, dia bawa semua anak-anak isteri dia. Kono-kononya bila tengok anak isteri belakang, tengok harta banyak, mereka tak akan lari. Cerdik dia. Habis bila mereka pecah tentera, dia lari, isteri dia, kambing-kambing dia, anak dia kena tawan. Tu jadi banyak. Ini sebab. Yang ketiga, harta rampasan yang akan diambil lepas pada ni, lepas zaman Nabi, zaman Khulafa, zaman Sayyidina Umar, ketika dapat ditawan negeri Parsi, sehingga dapat dipakai gelang Kisra Anu Syarwan di zaman Sayyidina Umar. Alhamdulillah. Baik para pelajar sekalian, itu sejarah yang kita belajar. Kemudian kita pergi kepada ayat seterusnya. Wa kana Allahu ala kulli syai'in qadira. Dan ingatlah, Allah adalah amat berkuasa atas tiap-tiap sesuatu. Itu tamatlah kita janji-janji Allah Ta'ala. Kemudian Allah Ta'ala bawa di sini kumpulan lain pula, ayat 22. Walau qatalakumul ladzina kafaru lawallawul adbar ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا. Dan jika sekiranya orang-orang kafir dari penduduk Mekah itu memerangi kamu di Hudaibiyah, andai kata puak kafir di Hudaibiyah baru ni nak pergi serang Nabi, dia tak buat perjanjian damai, apa jadi? Apa jadi? Tentulah mereka akan berpaling melarikan diri dengan kekalahan, kemudian mereka tidak akan beroleh sesiapa pun yang menjadi pelindung atau memberikan pertolongan. Jadi andai kata mereka lawan, mereka akan kalah. Tapi dia cerdik, dia ambil apa? Dia ambil pendekatan mana? Pendekatan berdamai. Habis cerita. Bila berdamai tak tumpah walaupun setitik darah. Baik. Walau qatalakumul ladzina kafaru billahi lan hazamu ankum wa farru minkum. Jadi mereka akan lari, mereka kalah. Jadi timbul soalan. Mereka dalam perjanjian itu tak mau lari. Dalam peperangan Uhud sebelum itu, kenapa ramai orang Islam yang gugur syahid sampai 70 orang? Sebab apa? Dia kata sebab ada sebahagian mereka yang lari daripada tapak yang ditetapkan oleh Nabi, maka mereka kalah. Andai mereka sabar, tak lari, mereka menang. Memang sudah dapat kemenangan pun pada pagi itu, tapi apa boleh buat, Allah Ta'ala uji sebahagian daripada mereka, ada yang lompat. Allahu Akbar. Baik, akhir ayat kita ni, ayat 23. Sunnatallahi allati qad khalat min qabl walan tajida li sunnatillahi tabdila. Allah tentukan kekalahan orang-orang yang menentang Rasulnya sallallahu alaihi wasallam sebagai cara
dan peraturan Allah yang tetap yang telah berlaku semenjak dahulu lagi, mana-mana orang yang lawan Rasul, mereka akan kalah. Dan engkau tidak akan dapati sebarang perubahan bagi cara dan peraturan Allah itu. Jadi siapa dia lawan, mereka akan kalah. Siapa dia tak taat kepada Allah dengan Rasul, orang Islam pula akan kalah. Tengoklah apa yang berlaku hari ini. Kita ni sombong, lupa daratan, mudah lupa. Zaman Covid tak habis-habis ni. Nah, baru ya terlepas daripada Covid. Ekonomi baru nak pulih balik. Kedai-kedai yang dulunya lumpuh baru nak mula. Saya buat dengan pilot penerbangan pun baru nak pulih. Kapal terbang banyak, tak ada juru terbang, tidak ada. Dia menyebabkan banyak cancel dan sebagainya. Tiba-tiba pihak pelancongan kebudayaan buat pesta tu pesta ni, Allahu Akbar, konsep tu konsep ni, kita kata nak tunggu bala apa lagi engkau ni. Saya menyokorlah mana-mana sahabat kita yang memberi teguran kepada pihak kerajaan supaya berhati-hati. Allah jangan sampai Tuhan bagi bala yang lebih besar kepada Malaysia, kepada keluarga Malaysia ini, dengan sebab penganjuran konsep, penganjuran benda-benda mungkar dan maksiat, termasuk juga penganjuran benda-benda bid'ah yang menyalahi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan tunggu sampai bala lebih besar daripada Covid datang. Peraturan, ingat, sunnat Allah. Allah kata ini ketetapan aku. Lah buat maksiat, bala datang. Taat kepada Allah Taala bagi pertolongan. Jangan. Ini tidak, ni tak sedar diri. Covid masih ada lagi walaupun kecil sedikit. Pesta sana, pesta sini, lompat sana, lompat sini, maksiat sana, maksiat sini. Kita kata Masya Allah, Tabarakallah. Lupa mudah manusia ni. Bila dia tak lupa, masuk bumi, masuk dalam bumi, dalam tanah, baru dia sedar di mana langit, di mana bumi yang mereka nak tengok. Sekarang ni bercakap tak tengok kiri kanan, duk kira nak pesta, nak maksiat je, semata-mata nak meraih sokongan anak muda supaya mengundi kita. Kita kata Allah Ta'ala tidak akan bantu golongan-golongan yang menentang agama Allah. Walan tajida li sunnat Allah, ketetapan Allah Ta'ala tetap berlaku. Siapa dia engkar maksiat, bala datang. Walan tajida li sunnatillahi tabdila, ay walan tajida ya Muhammadu, kamu tak akan dapati wahai Muhammad sallallahu dan para umat Muhammad, li'adatillahi, ketetapan Allah Ta'ala buat kepada setiap perkara. Siapa dia buat benda mungkar, maksiat, bala akan turun. Hari ini pun bala tak habis-habis. Kejap-kejap banjir sana, banjir kilat sana, macam-macam benda yang berlaku. Itulah huru-hara yang ada di atas dunia kita pada saat ini. Nas'alullah as-salamata wal afiyah. Kita minta Allah Ta'ala selamatkan kita, selamat keluarga kita, selamat kampung kita, negara kita daripada bala bencana. Pihak pemimpin yang ada kuasa, tolonglah, bantulah, jaga rakyat ini, jangan dibuka pintu maksiat dan kemungkaran, kerana sunnat Allah. Allah Ta'ala ingat, buat maksiat, bala datang. Baik, kita tamatkan perbincangan kita yang ringkas ini secara ringkasnya, insya-Allah. Kita berpindah kepada al-fawaid, mencari faedah, 5 faedah ringkas yang kita boleh ambil dalam perbincangan ini. Faedah yang pertama, laqad radiyallahu 'anil mu'minin. Allah Ta'ala redha kepada orang mukmin yang ikat setia di bawah pokok. Siapa dia mereka? Iaitulah sahabat Nabi radhiyallahu anhum, 1400 orang yang ramai itu. Allahu Akbar. Tanda para pelajar ayat ini, annal Qur'anal Karim yashhadu, Quran telah menyaksikan Allah Ta'ala redha kepada para sahabat, dan Allah Ta'ala puji mereka. Maka ulama Ahlus Sunnah, jangan masuk Syiah, jangan masuk geng-geng yang kepening kepala, mengatakan adalatus sahabati sabitatun ma'lumatun bita'dilillahi lahum. Keadilan para sahabat itu sabit dengan apa yang disebut oleh Allah Azza wa Jalla. Allah Ta'ala sebut hati mereka pun, wa'alima ma fi qulubihim, Allah kata aku tahu keikhlasan dalam hati mereka. Allah. Jadi kalau kita dakwah, kita tahu dalam hati orang bohong, bila Allah Ta'ala sebut Allah Ta'ala tahu dalam hati para sahabat, maka menjadi kewajipan kepada kita mencintai para sahabat
radhiyallahu anhum wa ardahum ajma'in. Jangan mudah-mudah. Karena itu tulis kata Al-Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar rahimahullahu taala, dia kata dalam kitab Al-Isabah, dia kata ittafaqa ahlus sunnah, sepakat para ulama ahlus sunnah ala annal jami'a udul, semua para sahabat itu dianggap adil, baik, walam yukhalif fi zalika illa syuzudun minal mubtadi'ah, yang menyalahi peraturan ini iaitulah puak-puak yang ganjil daripada penyokong bid'ah yang dipelopori oleh puak-puak Rafidah ataupun puak-puak Syiah yang dok menghentam para sahabat, termasuk Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman, Aisyah, Abu Hurairah. Itu dia panggil kejahatan, yang kebejatan yang dibuat oleh puak Syiah, yang tak mungkin kita bertoleransi dengan mereka. Walaupun mulut dia senyum, kono-kono nak bertakrik dengan kita, tapi kita mengatakan mulut itulah yang jahat, yang telah maki sahabat pagi, petang, siang, malam. Baik, kita berpindah kepada faedah yang kedua. Faedah yang kedua, wa'adakumullahu maghanima katsirah. Allah Ta'ala janji nak beri apa? Harta ghanimah yang banyak. Isyaratun. Ayat ini isyarat. Apa yang Allah Ta'ala beri kepada tentera Islam, kemenangan, harta-harta yang banyak itu, bukanlah itu je pahala mereka, bahagian mereka, tidak. Tapi itu muqaddimah untuk dunia mereka. Wa innama hiya li'ajilatin ajjalallahu biha. Ini dia panggil nikmat syurga dunia yang diberikan kepada mereka. Namun begitu darjat mereka yang besar, apa dia? Nikmat syurga di akhirat. Tapi ghanimah ini di antara harta yang dibenarkan untuk umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengambil harta tawaran perang diizinkan oleh Allah. Beza dengan umat dulu. Umat dulu kalau dia pergi perang, dia menang, dia kumpul setempat barang, kumpul api mari bakar. Tengok saja. Umat Muhammad kumpul semua, dibagi dengan cara yang baik oleh pemimpin, kemudian boleh bawa balik. Alhamdulillah, itu dia panggil beza di antara umat ini dengan umat yang terdahulu dalam bab harta ghanimah. Yang ketiga, Allah Ta'ala sebut wa yahdiyakum siratan mustaqima. Allah Ta'ala akan tunjuk kamu, pimpin kamu, bimbing kamu ke jalan yang lurus. Kata di ulama tadabbur, tulis pelajar, haza min a'lamin nubuwah. Ini salah satu daripada tanda mukjizat kenabian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa innahu lam yazid ahadun minal mukhatabina. Tak ada seorang pun yang Allah Ta'ala turun ayat ini kepada sahabat yang ikat setia dengan Nabi di Hudaibiyah itu lari, tak ada. Semua mereka mendapat wayah diyahum. Allah Ta'ala sebut wayah diyakum, kamu, hei sahabat yang duduk ikat setia dengan Nabi, kamu, kelompok ini. Tuhan tak kata wayah diyahum. Kalau kata hum, masuk semua sahabat Nabi. Tapi Nabi kata, Allah kata wayah diyakum. Allah Ta'ala guna asyak, maknanya orang lain tak boleh masuk. Yang boleh masuk kelebihan ini, kelebihan radhiyallahu ini, Allah tahu dalam hati ini orang yang ada di Hudaibiyah. Allahu Akbar. Kata di ulama tafsir, tulis ini fakta. Walidha aktsaru tafasil hadhihi surah min a'lamin nubuwah. Banyak ayat-ayat yang detail dalam surah Al-Fatihah ini daripada tanda-tanda benarnya dakwah Nabi. Fa innahu waqa'al ikhbaru bihi qabla wuqu'ihi. Allah Ta'ala nyatakan benda yang akan berlaku sebelum berlaku. Tengok, balik daripada Hudaibiyah, kamu akan menang. Ambil harta tawanan. Tahun depan diambil di Khaybar. Tahun depan kali lagi buka kota Mekah, ambil di Hawazin. Kita kata Masya Allah. Faedah yang keempat, Tuhan kata apa? Sunnatullahi allati qad khalat min qablu. Ketetapan Allah Ta'ala daripada dulu lagi. Dalam ayat ini tulis, akhbara ta'ala anna sunnatullah
Allah Ta'ala telah buat ketetapan bahawa Allah Ta'ala akan bantu hamba dia yang beriman mengalahkan orang kafir. Tapi ingat, kalau kamu jaga SOP iman, taat kepada Allah, taat kepada Rasul, berjuang menegakkan Islam, in tansurullah yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Tapi kalau kamu lemah, lari daripada landasan, tak ikut peraturan, kamu pula akan tewas. Sunnatullah, ketetapan yang Allah Ta'ala buat. Jadi kita kena yakin. Yang terakhir, walan tajida li sunnatillahi tabdila, tidak ada siapa yang mampu mengubah ketetapan Allah Azza wa Jalla. Dalil ayat ini menjadi dalil kepada hikmat kebijaksanaan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala akan beri balasan mumasilah, mengikut apa yang kamu buat. Kama tadinu tudan, bagaimana keadaan kamu, itulah balasan kamu. Bila kamu berjuang, kamu menegakkan Islam, Allah Ta'ala beri kemenangan. Kamu lari, kamu akan tewas. Dikatakan walan kama tadinu tudan, sebagaimana kamu, itulah kamu. Kita sekarang ni rakyat, baik tak baik kita? Kita kata kita baik, dah, insya-Allah ada yang baik, ada yang tak baik. Oleh kerana kita tidak rapat dengan Allah Ta'ala, ibadat kita kurang, zikir pun tak banyak, Allah hantar mari pemimpin pun lebih kurang tu juga. Kalau rakyat kaki kelentung, pemimpin pun kaki, tu hantar mari hak kelentung juga. Sebab itulah bila kita berdoa, waj'alna lil muttaqina imama, kita minta pemimpin menjadi pemimpin yang baik-baik, kita rakyat juga kena jadi baik, insya-Allah pemimpin juga baik. Tapi kalau pemimpin baik, rakyat pun baik. Para ulama dia buat bandingan di zaman pemerintahan Sayyidina Umar bin Abdul Aziz dengan orang sebelumnya. Zaman Umar bin Abdul Aziz, oleh kerana dia warak, dia soleh, orang duk bincang tentang kesalehan. Berapa juzuk Quran mengapa hari ni? Awak dah berapa juzuk dah ingat Quran? Orang duk bincang tu. Mari khalifah lain pula asyik duk bini ya. Awak dah bini 4 dah. Mu berapa dah? 3. Oh, tak menaku. Jadi orang duk buat tentang kahwin, tentang wanita. Ini pentingnya. Bila pemimpin tu baik, insya-Allah rakyatnya baik. Bila rakyatnya baik, Allah hantar pemimpin yang baik. Jadi dua-dua kena baik. Wallahu alam. Walan tajida li sunnatillahi tabdila. Allah Ta'ala kata tak boleh tukar dah peraturan yang aku buat. Allahumma ja'alna minal muttaqin. Ya Allah, jadikan kami ini orang yang benar, orang yang bertakwa kepada Allah. Wa minas sadiqin, orang yang benar dengan janji kita untuk membela Islam, menjaga sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, membenterah segala maksiat, kemungkaran dan segala bid'ah yang ada dan kekhurafat dalam masyarakat. InsyaAllah kita akan teruskan perjuangan ini selagi hayat dikandung badan. InsyaAllah kita akan sambung lagi ayat kita dalam ayat 24 dalam CD akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.